بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang menjadi petunjuk kepada manusia, keterangan daripada petunjuk, dan yang membezakan antara perkara yang betul dan perkara yang salah. Setelah Nabi SAW menerima rombongan daripada Madinah yang terdiri daripada Aus dan Khazraj yang bersedia masuk Islam dan berbai'ah, berjanji setia dengan Nabi SAW untuk menyerahkan diri mereka, harta benda mereka dan tanah air mereka bagi didirikan sebuah pemerintahan Islam yang diamalkan dengan hukum-hukum Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengarahkan sahabat-sahabatnya berhijrah ke Madinah. Berhijrah bagi menunaikan kewajipan mendirikan sebuah kerajaan yang diamalkan hukum-hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Para ulama ilmu pemerintahan Islam ataupun ilmu politik dan ilmu perundangan antarabangsa, termasuk yang diamalkan oleh masyarakat dunia sehingga hari ini, menyatakan bahawa bagi mendirikan sebuah kerajaan itu mestilah memenuhi 5 syarat. Yang pertama, mesti ada sebuah negeri, tanah air. Yang kedua, mesti ada rakyat. Yang ketiga, mesti ada pemimpin. Yang keempat, mesti ada perlembagaan dan undang-undang. Yang kelima, mestilah negara itu sebuah negara yang berdaulat. Berdaulat dengan makna sebuah negara yang merdeka, yang bebas daripada segala campur tangan dan gangguan-gangguan daripada asing, ataupun yang berkuasa menentang mana-mana gangguan daripada pihak asing. Dengan adanya negeri Madinah, maka kelima-lima syarat ini telah dipenuhi oleh Nabi SAW. Yang pertama, tanah air, iaitulah Madinah. Yang kedua, rakyat, iaitulah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Yang diajak sama orang-orang yang bukan Islam supaya berada di dalam negara ini. Yang ketiga, pemimpin, ialah Nabi Muhammad SAW, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi contoh dan teladan kepada seluruh manusia. Yang keempat, Allah menurunkan Al-Quranul Karim yang terkandung di dalamnya asas-asas perlembagaan. Dan yang kelima, negeri Madinah, sebuah negeri yang boleh dipertahankan daripada segala gangguan pihak-pihak yang hendak menyerang dan menentang. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah,
diikuti oleh para sahabat daripada Mekah yang dikenali dengan golongan muhajirin. Mereka diperintah berhijrah ke Madinah. Ada yang boleh membawa anak isteri, dan ada yang terpaksa meninggal anak isteri dahulu di Madinah. Dan ada di antara mereka yang meninggalkan harta benda, perniagaan dan sebagainya. Mereka diperintah supaya meninggalkan itu semua. Pergi ke Madinah untuk menunaikan kewajipan bagi mendirikan sebuah pemerintahan. Untuk bergabung dengan saudara-saudara mereka daripada Aus dan Khazraj yang dikenali dengan golongan Ansar. Dua kumpulan ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan mereka yang beriman, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan mereka yang berjihad, yang sanggup berjuang walaupun berperang untuk mempertahankan Islam, dan mereka yang memberi perlindungan dan pertolongan kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah, iaitulah orang-orang Madinah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenar. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka keampunan. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka. Dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil. Ini keistimewaan yang diberi kepada mereka. Dan Allah Ta'ala memberi rezeki yang mulia kepada mereka. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah bersama dengan sahabatnya, maka projek yang pertama yang dilaksanakan oleh Nabi SAW ialah dua perkara. Yang pertama, mendirikan masjid. Yang kedua, mendirikan pasar. Masjid dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Nabi tiba ke Madinah dengan unta, masing-masing mau mengheret unta ke kampung masing-masing, berebut. Lalu Nabi SAW bersabda, jangan heret unta ni, biar dia berjalan sendiri dan dia berhenti sendiri. Fa innaha ma'murah. Sesungguhnya unta ni diperintah oleh Allah. Di mana dia nak berhenti? Lalu unta berhenti di satu kawasan. Dan kawasan itulah yang dipilih menjadi masjid Nabi SAW. Kebetulan kawasan ini kepunyaan anak yatim. Lalu dibayar harganya dan didirikan masjid. Dan masjid ini menjadi pusat, bukan sahaja untuk bersembahyang berjamaah. Di masjid ini juga mereka menerima ilmu daripada Nabi SAW. Dan di masjid ini juga tempat berunding menerima orang-orang kafir yang bukan Islam masuk dalam masjid, mendengar hujah-hujah mereka dan menjawab hujah-hujah mereka. Dan berlaku dalam masjid ini juga mahkamah untuk mengadili pertelengkahan yang berlaku di kalangan orang-orang Islam, sesama Islam, dan juga dengan orang yang bukan Islam yang menjadi rakyat. Dan dipilih kawasan pasar sebagai satu kegiatan ekonomi bagi orang Islam yang mengumpulkan segala bahan-bahan pertanian, ternakan dan lain-lain lagi daripada Madinah dan luar Madinah. Maka di Madinah ini Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Quran yang dikenali dengan surah-surah Madaniyah, surah-surah yang diturunkan di Madinah. Berbeza dengan
surah-surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Surah-surah Makkiyah kebanyakannya ayat-ayat yang berkait dengan akidah, dengan beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, dan hari akhirat. Ayat-ayat yang menceritakan umat-umat zaman dulu, nabi-nabi zaman dulu dan umat mereka. Nabi-nabi yang sempat melihat kejayaan dalam perjuangan mendirikan negara, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi-nabi yang tidak sempat, nabi-nabi yang dibunuh, umat-umat nabi yang menerima ujian. Ini ialah surah-surah yang diturunkan di Mekah. Surah-surah yang kebanyakannya untuk memberi semangat kepada orang-orang Islam untuk berjuang sehingga mereka mati. Adapun surah-surah yang diturunkan di Madinah, kebanyakannya ialah surah-surah yang berkait dengan perkara-perkara dalam negara, dalam kerajaan yang beramal dengan ajaran Islam. Maka Nabi SAW di Madinah telah mengadakan perjanjian dengan rakyat Madinah yang dikenali dengan Sahifah Madinah ataupun Piagam Madinah, yang diibaratkan sebagai perlembagaan dalam negara hari ini, di mana Sahifah Madinah ini melibatkan orang-orang Muhajirin dan Ansar, iaitulah orang-orang Islam yang dipersaudarakan, dan diajak orang-orang yang bukan Islam di kalangan Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan dibenarkan orang-orang munafik yang berpura-pura menipu masuk Islam. Diketahui oleh Nabi SAW, diberitahu oleh Allah, mereka dibenar datang ke masjid untuk mendengar ayat Quran, mendengar perintah Allah, dan melihat perangai Nabi dan perangai sahabatnya. Di dalam Piagam Madinah ini, di sana ada ayat yang sangat penting, yang menjadi asas kepada sebuah negara. Ayat yang diterima oleh semua yang terlibat di dalam perjanjian Madinah. Wa annahu ma kana min baini ahli hadhihi as-sahifati min hadathin aw istijarin yukhafu fasaduhu famaradduhu ila Allah wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan di kalangan mereka yang terlibat di dalam perjanjian ini, sama ada orang Islam, termasuklah orang-orang yang bukan Islam, yang dibimbingi boleh merasakkannya, hendaklah dikembalikan kepada Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna dua perkara ini adalah hukum yang tertinggi bagi pemerintahan Islam. Hukum yang paling tinggi bagi pemerintahan Islam, iaitulah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana peraturan dan undang-undang yang bercanggah dengannya dibatal. Begitulah negara Islam yang didirikan pada hari ini diiktiraf sebagai sebuah negara Islam yang sah apabila di dalam perlembagaannya menyatakan bahawa mana-mana peraturan dan undang-undang yang bercanggah dengan Quran dan hadis hendaklah dibatalkan. Kalau tidak ada perkara ini, bermakna tidak cukup rukunnya. Walaupun negara itu rakyatnya ramai orang Islam, tetapi melaksanakan undang-undang yang bukan Islam. Hukum Allah tidak menjadi hukum yang tinggi. Ini bukan sebuah negara Islam. Di sana ada perbezaan di antara negeri orang Islam dengan negara Islam. Ada beza. Negeri orang Islam, tanah airnya milik orang Islam. Macam Malaysia, Indonesia, banyak milik orang Islam. Tetapi negara Islam mestilah dinyatakan di dalamnya sebagaimana yang diasas oleh Nabi SAW, supaya mereka dapat melaksanakan apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim setelah didirikan negara itu,
Iaitulah firman Allah Ta'ala, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa untuk memerintah, mereka mendirikan sembahyang. Orang-orangnya ialah orang Islam yang mendirikan sembahyang. Pemimpin negara mestilah pemimpin yang mendirikan sembahyang. Bukan saja mendirikan masjid, dia mendirikan sembahyang. Kalau raja dan ketua negaranya tak sembahyang, maka tak cukup sebagai sifat negara yang dinyatakan oleh Allah. Yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan zakat, iaitulah melaksanakan ekonomi Islam, yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, dan bagi Allah akibat segala urusan. Apabila Nabi SAW mendirikan kerajaan Islam, maka dilaksanakanlah hukum-hukum Islam yang adil, hukum Islam yang baik, yang dilihat sendiri oleh orang-orang yang bukan Islam. Bila mereka melihat di hadapan mata mereka, mereka tengok sendiri bagaimana baiknya hukum Islam, menyebabkan berduyun-duyun masuk Islam. Dan mereka tidak dipaksa masuk Islam. Kalau mereka tak tengok, mereka tak faham. Kalau mereka tak tengok, mereka kata hukum hudud ini kerak tangan orang saja. Menyebabkan banyak orang kudung, banyak orang cedera. Kerana mereka tengok banyaknya orang mencuri, orang merampok. Mereka tidak melihat bagaimana hukum ini berlakunya nakalam minallah, cegahan daripada Allah. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Hukuman cegahan daripada Allah. Bila hukum ini dilaksanakan, maka kehebatannya berlaku. Masuk ke dalam hati pencuri dan penjahat, perampok dan penyamun. Menyebabkan mereka berhenti mencuri, mereka berhenti merampok, mereka berhenti menyamun. Dan mereka melihat sendiri bagaimana adilnya hukum ini. Sebagai contoh, apabila seorang perempuan di kalangan Bani Makhzum, Bani Makhzum ialah satu keluarga yang hebat, keluarga bangsawan, telah mencuri. Sabit dia melakukan kesalahan mencuri. Lalu pemimpin-pemimpin Arab merasa tercabar kerana perempuan ini seorang bangsawan, seorang yang mulia. Mereka nak mengadu kepada Nabi SAW supaya dibatalkan hukum ini. Mereka takut nak menjumpa Nabi. Lalu mereka menyuruh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, cucu angkat yang disayangi oleh Nabi SAW, supaya menyampaikan perkara ini. Apabila Usamah menyampaikan permohonan mereka supaya digugurkan hukuman ke atas seorang perempuan bangsawan, tiba-tiba Nabi SAW marah mengatakan, "Atashfa' fi haddin min hududillah?" Adakah engkau meminta syafaat dalam hukum yang telah ditetapkan oleh Allah? Hukum had yang telah ditetapkan sempadannya oleh Allah. Lalu Nabi SAW keluar ke masjid dan menyampaikan ucapan, adanya kumpulan manusia yang meminta aku supaya menggugurkan hukuman yang dijatuhkan kepada seorang perempuan bangsawan, perempuan yang mulia. Lalu Nabi bersabda, innama ahlaka alladhina min qablikum idza sadaqa ad-dha'if qata'uh wa idza sadaqa asy-syarif tarakuh wa aymallahi law kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya binasa umat-umat yang terdahulu apabila orang bangsawan, orang yang mulia melakukan kesalahan mencuri, mereka bebaskan. Apabila orang yang dianggap lemah melakukan kesalahan mencuri, lalu dipotong tangannya. Demi Allah,
sekiranya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Ini ketegasan yang ditunjukkan oleh agama Islam. Apabila seorang Yahudi difitnah, Yahudi yang bukan Islam difitnah oleh seorang munafik, seorang munafik yang menipu Islamnya, mencuri, dibawa barang curi dengan diletak di dalam guni, disembunyikan barang itu di rumah seorang Yahudi. Kebetulan guni itu guni gandum, menyebabkan gandum yang baki tercecer dan berjumpa barang itu di rumah Yahudi. Maka selamatlah orang yang mencuri ini. Hampirlah Nabi SAW nak menghukum orang Yahudi ini. Lalu Allah menurunkan ayat yang dibawa oleh malaikat Jibril. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kitab, yakni Quran ini, supaya engkau menghukum manusia dengan benar, dengan adil apa yang dinyatakan oleh Allah. Janganlah engkau menjadi penolong kepada orang-orang yang khianat. Akhirnya terdedah yang mencuri itu orang munafik, bukannya orang Yahudi. Banyak di kalangan orang Yahudi yang nak mencoba Islam, nak berhujah dengan Islam, masuk Islam. Ada di kalangan mereka yang tahu benarnya agama Islam tetapi tak mau masuk Islam. Di antaranya ialah rombongan Kristian Najran yang datang ke Madinah bersama dengan ketua dan padri mereka, menemui Nabi SAW. Mereka dibenarkan berkhemah di hadapan Masjid Madinah, dan dibenarkan masuk dalam Masjid Madinah. Dibenarkan mereka bersembahyang mengikut agama mereka. Mereka berhujah, bertanyakan Nabi SAW berkenaan dengan Isa bin Maryam dan ibunya Maryam dan perkara-perkara yang lain. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat dalam surah Al-Imran menceritakan hakikat kejadian Isa bin Maryam, dan ibunya Maryam adalah seorang perempuan yang soleh, yang baik, yang berakhlak mulia, yang dipilih oleh Allah, yang tidak melakukan zina. Dan banyak ayat diturunkan, tetapi mereka tak mahu masuk Islam. Mereka masih berhujah dengan Nabi SAW. Lalu Allah menurunkan ayat, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Jika sekiranya ada orang yang berhujah denganmu wahai Muhammad, setelah dibawa kepadanya ilmu yang nyata daripada Allah, masih nak berhujah lagi, ajak mereka bawa isteri-isteri mereka dan anak-anak mereka dan diri mereka sendiri, dan engkau juga membawa isteri-isterimu, anakmu dan cucumu, berhimpun dalam satu majlis dan melakukan mubahalah, supaya Allah menurunkan bala kepada siapa yang bohong. Mereka mencabar, Nabi mencabar mereka supaya bermubahalah. Bawa isterimu, bawa anak-anakmu, aku juga bawa isteri-isteri aku, anak cucu aku, Fatimah, Hasan dan Husin, duduk dalam satu majlis, minta Allah Ta'ala turunkan bala laknat kepada siapa yang bohong. Lalu mereka minta tangguh. Mereka minta tangguh, dan mereka balik ke khemah mereka dan mereka bermesyuarat. Mereka bermesyuarat. Padri mereka menyatakan sebenarnya Muhammad adalah Rasulullah. Sekiranya kita ikut apa yang dia minta, nasaya Allah akan menghapuskan kita semua. Tidak ada zuriat dan keturunan lagi. Bagaimana? Pilih di antara kita masuk Islam ataupun tidak. Akhirnya di siang hari mereka berjumpa dengan Nabi SAW
Mereka mengatakan mereka tak bersedia masuk Islam. Mereka minta berdamai. Lalu Nabi menerima mereka berada di bawah kerajaan Islam dengan tidak dipaksa mereka. Tetapi di sana banyak kabilah-kabilah Arab, khususnya daripada Mekah, yang beranak Nabi SAW, yang degil, walaupun tahu Nabi adalah benar, Nabi adalah amanah, Nabi adalah baik, tidak bohong sekali-kali, Quran adalah kitab Allah, tetapi mereka tak bersedia masuk Islam. Bukan saja tak bersedia masuk Islam, mereka nak berperang, menyediakan bala tentera untuk menyerang. Maka Allah menurunkan ayat supaya orang-orang yang beriman berperang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan ke atas kamu berperang, padahal berperang adalah perkara yang kamu benci. Mudah-mudahan perkara yang kamu benci membawa kebaikan kepada kamu, dan perkara yang kamu kasih membawa keburukan kepada kamu. Allah tahu, kamu tidak tahu segala-galanya. Bila turun ayat perintah boleh berperang, menyebabkan menjadi ujian kepada orang-orang yang beriman. Di sana ada kumpulan yang selama ini bersemangat, tinggi semangat. Bila lagi Allah Ta'ala nak suruh berperang, nak perang dah, nak angkat senjata, kita lawan musuh, tinggi semangatnya. Bila Allah Ta'ala menurunkan ayat perang, marilah perasaan bermacam-macam. Perasaan takut, perasaan gerun, sayang ke harta, sayang ke nyawa. Lalu Allah menurunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtana indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bercakap apa yang kamu tak buat. Sebelum ni bercakap bukan main tinggi, bila lagi nak perang, bila lagi nak perang. Bila Allah menurunkan ayat, tiba-tiba tak jadi pula dah. Sangat besar dosanya kamu bercakap apa yang kamu tidak buat. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berperang pada jalannya dalam saf yang tersusun rapi, laksana bangunan yang didirikan daripada batu bata yang diatur dengan baik dan diikat dengan sekuat-kuatnya. Dan ingatlah apabila Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menyakiti aku, padahal kamu tahu aku adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu. Apabila mereka menyeleweng, Allah selewengkan hati-hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jangan jadi macam kaum Nabi Musa. Apabila Allah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun dengan mukjizat, dijadikan lorong-lorong di Laut Merah, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di hadapan mata mereka. Kemudian Allah Ta'ala suruh mereka balik ke Palestin dengan berperang untuk menghalau kaum Jabbarin yang memerintah Palestin. Tiba-tiba mereka berkata, idhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi mu dengan Tuhanmu, kami nak duduk sini, kami tak mau pergi. Adakah kamu nak jadi macam kaum Nabi Musa? Allah menurunkan ayat-ayat ini kepada orang-orang yang beriman. Walaupun demikian,
banyak sahabat-sahabat yang menunaikan janji mereka. Dan secara kebetulan Allah Ta'ala jadikan banyak peristiwa-peristiwa yang menguji ini pada bulan Ramadan. Maka dikenali dengan Al-Furqan. Al-Furqan. Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan berlakunya Badar, bulan Ramadan berlakunya pembukaan Mekah. Kita sambung pula dalam subuh esok yang berkait dengannya, dan sekadar ini untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rahman Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalal wal Ikram. La ilaha illa anta ya Rabbana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yustajabu lahu. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقاربنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.